Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di pembukaan Majlis Dewan Undangan Negeri. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah. Limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyawaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat, pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkemanahan. Menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenankan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ahli-ahli yang berhormat semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya dan selamat tahun baru 2023. Ahli-ahli yang berhormat, saya hanya ada menerima surat permohonan cuti untuk tidak dapat hadir persidangan pada kali ini daripada ahli yang berhormat Adun Usukan dan telah menuluskan permohonan cuti tersebut. Ahli-ahli yang berhormat, walaupun SOP untuk COVID-19 telah dilonggarkan, tapi khususnya dalam pemakaian pelitup muka, walau bagaimanapun, yang berhormat adalah dinasihatkan untuk menggunakan pelitup muka dan hanya membukanya semasa berucap. Ini adalah untuk kebaikan dan keselamatan semua. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat sekalian, pegawai kanan kerajaan, ketua-ketua jabatan, para petugas dan semua yang hadir ke persidangan dapat mematuhi tata cara kemasukan ke dalam Dewan Undangan seperti mana yang telah ditetapkan oleh setiap persidangan. Bagi menjaga keselamatan kita semua termasuk membuat ujian saringan secara kendiri terlebih dahulu sebelum menghadiri persidangan Dewan hari ini. Ahli yang berhormat, persidangan khas kita pada hari ini ialah untuk pembentangan 2 RUU, iaitu pembentukan penubuhan Suruhanjaya Tenaga dan juga RUU Kawal Selia Pembekalan Gas. Dan untuk persidangan kali ini, Dewan akan terus bersidang tanpa berhenti rehat. Ahli-ahli yang berhormat boleh mengambil masa kesesuaian mengikut kesesuaian masing-masing untuk makan ataupun solat. Dan saya juga mengharap ahli-ahli yang berhormat dapat mengemukakan nama untuk berbahas dan berbahaslah mengikut apa yang telah ditetapkan dalam RUU. Dan diharap ahli-ahli yang berhormat berbahas dengan penuh teliti, bertanggungjawab dan bijaksana demi negeri Sabah seterusnya. Terus itu adalah harapan saya untuk memastikan bahawa ahli-ahli yang berhormat sekalian supaya sentiasa mematuhi peraturan tetap sepanjang sesi persidangan agar persidangan dapat berjalan dengan baik. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk memastikan agar persidangan kita berjalan dengan lancar hari ini, insya-Allah. Setiausaha, sila teruskan. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023, bacaan pertama. Tuan Speaker, saya mohon mengemukakan satu rang undang-undang untuk mengadakan peruntukan
bagi penubuhan Suruhanjaya Tenaga Sabah yang mempunyai kuasa untuk mengawal selia aktiviti pembekalan tenaga di Sabah dan menguatkuasakan undang-undang pembekalan tenaga dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023. Bacaan kedua bila yang amat berhormat. Hari ini Tuan Speaker, Baiklah. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023, bacaan kedua. Yang amat berhormat Ketua Menteri. Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang itu dibacakan bagi kali yang kedua sekarang. Tuan Speaker, pada 2 hari bulan November tahun 2022, Unit Tenaga Negeri Sabah telah mendapat kelulusan secara prinsip daripada Jamaah Menteri Negeri tentang pelan tindakan dan garis masa bagi pengambil alihan kuasa kawal selia sektor tenaga negeri Sabah. Cadangan pengambil alihan kuasa kawal selia akan dilaksanakan secara 2 fasa seperti berikut. Fasa pertama, iaitu pada Januari 2023, akan melibatkan pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan gas yang pada masa ini di bawah seliaan Kerajaan Persekutuan melalui Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 berkaitan fungsi gas dan Akta Bekalan Gas 1997. Fasa kedua yang dirancang oleh Kerajaan Negeri pada April 2023 akan melibatkan pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu yang pada masa ini di bawah seliaan Kerajaan Persekutuan melalui Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 berkaitan fungsi elektrik. Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Listari 2011 dan Akta Tenaga Boleh Baharu 2011. Perintah di bawah Perkara 95C Perlembagaan Persekutuan, iaitu penggantungan Akta Bekalan Gas 1997 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 berkaitan fungsi gas telah diperolehi daripada Kerajaan Persekutuan melalui mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Disember 2022. Perintah tersebut telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 27 Disember 2022 dan berkuat kuasa pada 10 Januari 2023, iaitu pada hari ini. Tuan Speaker, selari dengan penguatkuasaan perintah tersebut, rang undang-undang bagi Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023 hendaklah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sabah pada hari ini bagi memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk mengambil alih kuasa kawal selia sektor tenaga khususnya bekalan gas. Rang undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Tenaga Sabah, Suruhanjaya. Setelah diluluskan, Suruhanjaya ini akan dikenali sebagai Energy Commission of Sabah dengan nama singkat ECOS atau ECOS. Tuan Speaker, rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023 ini mengandungi 6 bahagian dan 43 pasal yang saya akan huraikan satu persatu secara ringkas selepas ini. Perincian kepada perkara tersebut
adalah seperti mana yang dinyatakan dalam Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023 yang telah diedarkan di dalam Dewan yang mulia ini untuk tatapan ahli-ahli yang berhormat. Bahagian pertama mengandungi 2 fasal yang menyatakan berkenaan dengan tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan peruntukan kepada rang undang-undang ini memberi kuasa kepada Suruhanjaya mengawal selia dan memastikan pengagihan bekalan gas adalah teratur. Rang undang-undang ini telah ditetapkan berkuat kuasa pada 10 Januari 2023. Bahagian kedua mengandungi 11 fasal yang menerangkan berkenaan dengan struktur organisasi penubuhan Suruhanjaya. Bahagian ketiga mengandungi 5 fasal yang menyatakan fungsi dan kewajipan Suruhanjaya, antaranya adalah untuk mengawal selia, menggalakkan kecakapan, keekonomian dan keselamatan dalam segala perkara yang berhubungan dengan pembekalan gas melalui talian pipe dan penggunaan gas sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Pembekalan Gas. Bahagian keempat mengandungi 7 fasal yang memperuntukkan berkenaan dengan pelantikan pegawai dan faedah yang disediakan oleh Suruhanjaya. Bahagian kelima mengandungi 11 fasal yang memberi penerangan berkenaan dengan prosedur keuangan Suruhanjaya. Satu kumpulan wang tenaga Sabah akan diwujudkan bagi maksud undang-undang pembekalan tenaga yang akan ditadbir dan dikawal oleh Suruhanjaya. Bahagian keenam mengandungi 7 fasal yang memperuntukkan perkara-perkara am, antaranya pendakwaan, perkhidmat awam, Akta Pelindungan Pihak Berkuasa Awam 1948, kuasa untuk mengambil kerja, kewajipan kerahsiaan dan representasi dalam prosiding sivil. Tuan Speaker, dengan adanya rang undang-undang ini, ia akan memberi kuasa kepada Suruhanjaya untuk menjalankan tanggungjawab kuasa kawal selia bagi sektor pembekalan gas di negeri Sabah agar segala aktiviti sektor pembekalan gas yang dijalankan dapat dikawal dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tuan Speaker, saya mohon mencadang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini yang dibacakan kali yang kedua sekarang terbuka untuk dibahas. Ada ahli yang mau hendak berucap? Silalah berdiri. Okey, silakan Yang Berhormat Liawan. Berapa minit mau? Lama sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, Timbalan-timbalan Ketua Menteri Sabah, Menteri-menteri, pembantu-pembantu menteri serta ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan yang mulia ini. Teruskan. Terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya untuk serta di dalam perbahasan penyerahan semula kuasa mengawal selia bekalan gas daripada Kerajaan Persekutuan ini. Datuk Speaker, pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada 24 hari bulan November tahun 2022 lepas.
Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan rasa kesyukuran dan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana walau baru berusia 2 bulan lebih tapi begitu proaktif di dalam menangani isu-isu berkaitan hak Sabah dan Sarawak seperti yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 MS63. Saya difahamkan kuasa mengawal selia bekalan gas kepada kerajaan negeri ini adalah merupakan salah satu daripada 5 syur tambahan daripada kerajaan negeri yang telah mendapat kelulusan Kerajaan Persekutuan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 Januari lepas. Saya melihat perkara ini sebagai satu perkembangan positif serta satu permulaan perhubungan yang cukup memberansangkan di antara kerajaan negeri, GRS dan Kerajaan Persekutuan yang baru di bawah payung Kerajaan Perpaduan. Lalu Speaker, kejayaan mendapatkan semula kuasa mengawal selia bekalan gas ini tidak akan menjadi realiti tanpa kerja keras, semangat dan itizam barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur. Kuala lembut dalam berbicara namun tegas dalam tindaknya. Beliau begitu committed dalam memastikan hak-hak Sabah seperti mana yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dapat dikembalikan kepada pembangunan negeri Sabah Maju Jaya. Penyerahan semula kuasa mengawal selia bekalan gas ini juga boleh saya umpamakan seperti sirih pulang ke gagang. Kerana kuasa mengawal selia bekalan gas ini sebenarnya pernah berada di bawah kuasa kerajaan negeri sebelum dipindahkan kepada Kerajaan Persekutuan pada sekitar tahun 80-an. Datuk Speaker, selain daripada kuasa mengawal selia bekalan gas, saya difahamkan bahawa kuasa mengawal selia bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu juga kini di dalam proses perbincangan di antara kerajaan negeri dan Kerajaan Persekutuan. Saya mendoakan dan berharap semoga perbincangan kuasa mengawal selia bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu ini akan beroleh kejayaan yang sama seperti perpindahan kuasa mengawal selia bekalan gas. Namun begitu, Datuk Speaker, di dalam kita meraihkan kejayaan perundingan yang telah kita capai ini, saya bertegas dalam memohon agar kerajaan negeri tidak alpa, berkompromi, malah menyegerakan usaha tuntutan hak-hak Sabah yang lain, seperti yang jelas terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan dan MA 63. Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Perkara 11C, iaitu bayaran 40% pemberian kutipan hasil dari Sabah, dan Perkara 11D, iaitu kajian semula setiap 5 tahun bagi pemberian yang dipersetujui. Sejak dari tahun 1969, Sabah hanya menerima bayaran statik sebanyak 26.7 juta setahun tanpa sebarang peningkatan, walaupun kajian semula pembayaran yang dipersetujui bagi setiap 5 tahun adalah mandatory berdasarkan Perkara 11D Perlembagaan Persekutuan. Walaupun Kerajaan Negeri GRS berjaya mendapatkan peningkatan bayaran interim kepada 125.6 juta pada tahun 2022 dan meningkat setiap tahun sehingga tahun 2026. Bayaran ini masih jauh lebih rendah daripada apa yang sepatutnya diterima oleh Sabah. Bayaran ini juga kemudiannya disalah tafsir, bahkan dijadikan modal oleh pihak pembangkang dan mendakwa bahawa kerajaan negeri GRS telah membatalkan tuntutan pemberian khas 40%. Datuk Speaker, maka dengan itu saya ingin mencadangkan kepada kerajaan negeri agar tuntutan pemberian khas 40% kutipan hasil dari Sabah disegerakan berdasarkan formula asal bagi menggantikan bayaran interim yang diguna pakai sekarang. Saya juga ingin mencadangkan supaya kerajaan negeri segera dalam menuntut sebarang bayaran tunggakan di atas ketiadakan semakan semula pembayaran yang dipersetujui semenjak tahun
1973. Tuntutan-tuntutan ini pada hemat saya tidak memerlukan pindaan pada perlembagaan persekutuan dan hanya tinggal pelaksanaan serta strong political will selaras dengan jaminan lembagaan yang diberikan kepada Sabah semasa membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Datuk Speaker, selain daripada itu, saya berpandangan, moving forward, biarlah kerajaan negeri yang mengutip segala hasil di negeri ini. Kita simpan 40% daripada hasil kutipan tersebut dan baki 60% lagi kita salurkan kepada kerajaan persekutuan. Datuk Speaker, seterusnya saya ingin merujuk jadual 10 bagian 5 perkara 1 di dalam perlembagaan persekutuan. Sabah mempunyai hak ke atas duty import dan excise pada setiap produk petroleum yang diimport ke Sabah melalui peruntukan perlembagaan. Jadual 10 bagian 5 iaitu sumber tambahan hasil yang diserahkan kepada Sabah dan Sarawak. Ini sekaligus merupakan hasil pendapatan kepada kedua-dua wilayah Borneo ini. Namun demikian, selepas Akta Cukai Jualan 1972 dipindah pada tahun 1999, Sabah telah diberi bayaran pemansuhan duty import dan excise sebanyak 120 juta setahun tanpa sebarang peningkatan sehingga ke hari ini. Sedangkan penggunaan bahan api di negeri ini meningkat saban tahun. Selain daripada itu, mengambil kira faktor inflasi tahunan, nilai 120 juta pada tahun 2000 pastinya tidak sama, malah jauh lebih rendah nilainya berbanding pada tahun 2023 sekarang. Datuk Speaker, bayaran pemansuhan duty import dan excise sebanyak 120 juta setahun ini juga adalah jauh lebih rendah berbanding hasil duty import dan excise barangan petroleum yang diperolehi oleh kerajaan negeri sehingga 1999, yaitu di antara 200 juta hingga 250 setahun dan terus meningkat. Sebagai perbandingan juga, jumlah cukai pendapatan petroleum kerajaan persekutuan bagi tahun 2022 juga adalah dianggarkan sebanyak 11.5 bilion. Satu angka yang cukup besar berbanding dengan bayaran 120 setahun yang diterima oleh Sabah. Oleh yang demikian, saya mengecadangkan kepada kerajaan negeri agar menuntut atau berunding dengan kerajaan persekutuan agar satu jumlah bayaran pemansuhan baru bagi menggantikan duty import dan excise yang lebih adil dan saksama kepada negeri Sabah dapat dicapai. Alternatifnya pula dari segi perundangan perkara 1 bagian 5 jadual 10 perlembagaan persekutuan ini belum pernah dipindah di Parlimen sehingga sekarang dan bukanlah ini bermaksud Sabah masih berhak atas duty import dan excise ke atas barangan petroleum sebagai hasil tambahan negeri. Datuk Speaker, saya beralih kepada perkara 3 juga di dalam jadual 10 bagian 5 perlembagaan persekutuan. Perkara 3 ada tertulis hak Sabah untuk menerima duty ekspor ke atas mineral sehingga 10% ad valorem sebagai pengganti royalty. Saya ingin mendapatkan kepastian sekiranya kerajaan negeri pernah mendapat sebarang bayaran atau membuat tuntutan berdasarkan daripada perkara 3 bahagian 5 jadual 10 perlembagaan persekutuan ini. Sama seperti perkara 1 bagian 5 jadual 10 perlembagaan persekutuan. Bukankah ini bermaksud Sabah yang berhak ke atas duty ekspor ke atas mineral sebagai hasil tambahan negeri? Datuk Speaker, perkara yang saya bangkitkan sebentar tadi iaitu perkara 11C dan 11D bahagian 5 dan jadual 10 perlembagaan persekutuan adalah merupakan hak hasil keuangan Sabah yang harus dituntut dan wajar dipenuhi oleh kerajaan persekutuan. Seiring dengan ikrar kita semua selaku ahli-ahli yang berhormat seluruh Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan perlembagaan persekutuan selaku undang-undang tertinggi negara. Hasil kewangan ini yang mana sekiranya berjaya kita tuntut kelak mampu mencapai bilion maupun trilion ringgit Malaysia. Hasil kewangan ini pastinya mampu menjadi game changer dengan dalam mempercepatkan pembangunan infrastruktur dan juga insan
di negeri Sabah yang begitu jauh ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Datuk Speaker, berkenaan agihan peruntukan projek daripada Kerajaan Persekutuan, saya menyambut baik kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menyerahkan kuasa meluluskan projek pembangunan di bawah 50 juta kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Sebelum ini, kita sering mendengar rungutan berkaitan kelewatan pelaksanaan projek-projek pembangunan Kerajaan Persekutuan di Sabah kerana pengurusan dan birokrasi. Malah saya masih ingat lagi pada tahun lepas, setakat 2022, baru 45.67% daripada 5.235 bilion peruntukan untuk projek pembangunan di Sabah dapat dilaksanakan. Kelewatan ini antaranya adalah disebabkan model agihan peruntukan yang dibuat secara berperingkat atau progressive payment dan bukan lump sum. Maka saya ingin mencadangkan dalam masa yang terdekat ini, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat kesepakatan untuk menyalurkan 100% peruntukan pembangunan tahunan yang telah diluluskan kepada Sabah oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri melalui Kementerian Kewangannya. Atau mana-mana badan yang dirasakan sesuai. Langkah ini saya rasakan adalah lebih sesuai dan bertepatan dalam menangani masalah kelewatan pelaksanaan projek pembangunan persekutuan di Sabah. Datuk Speaker, dengan itu saya mohon mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dewan. Tapi saya rasa intipati perbahasan tadi lebih sesuai untuk RUU selepas ni ya. Tapi tak apalah, dia ada kaitan. Sebelum tu, saya ingin mengucapkan selamat kembali kepada Yang Berhormat Tan Paruli ke dalam Dewan. Silakan Yang Berhormat Adun Dilantik, Datuk Yang Tekli. Terima kasih Tuan Speaker. Saya berdiri menyokong Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah. Bagi saya ini satu langkah yang cukup positif, yang lama kita menunggu. Bagi saya secara peribadi, sejak tahun 1980-an, apabila Lembaga Elektrik Sabah diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan pada musim itu, di mana Sabah sudah kehilangan segalanya dalam sektor tenaga. Maka hari ini walaupun rang undang-undang ini bukan bermakna kita mengambil alih semua aspek, termasuk ownership of gas, belum lagi, termasuk power generation, belum lagi, tapi rang undang-undang ini dengan ada wujudnya Suruhanjaya Tenaga Sabah ini akan memberikan kuasa pada Kerajaan Negeri Sabah untuk memulakan satu proses mengambil alih sektor tenaga yang amat penting bagi pembangunan negeri Sabah ini. Tuan Speaker, pada masa yang sama saya ingin merujuk kepada Hansard Parlimen. Pada 3 hari bulan Oktober, seminggu sebelum Parlimen lalu dibubar, di mana waktu pembahasan pindaan rang undang-undang tenaga boleh baru, pindaan 2022, pada 3 hari bulan Oktober di Parlimen, Menteri yang berkenaan pada masa itu, apabila dalam pembahasan rang undang-undang ini, diminta memberikan penjelasan tentang apakah akan terjadi kepada Sabah Electricity Sdn Bhd, SESB, sebelum ini dikenakan sebagai SEB, Sabah Electricity Board, di mana diceritakan dalam Hansard ini dan juga dilaporkan dalam news bahawa kerajaan negeri berniat untuk mengambil balik SESB, Sabah Electricity Sdn Bhd. Jadi saya berharap usaha selepas kita sudah ada ini dua orang undang-undang ini diluluskan, selepas kita sudah diberikan kuasa dari segi undang-undang, selepas kita sudah ada badan dan juga pegawai-pegawai yang berkenaan, bolehlah kita merancang mengambil balik
SGSB. Maka saya berharap Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dapat memberikan sedikit penjelasan tentang usaha ini. Hari ini kita dapat debat orang undang-undang ini dalam sektor tenaga. Ini untuk makluman lah. Mungkin ada ahli DUN ini belum dimaklumkan bahawa sebenarnya pada 3 hari bulan Oktober lalu, selepas Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri pada bulan Ogos lalu bersetuju untuk menyerahkan kawas selia Pangkalan Gas ini kepada Sabah, maka kita terikat dengan akta yang lain, yaitu Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari, Sustainable Energy Development Act 2011 ataupun Akta 726 dan juga Akta Tenaga Boleh Baru 2011, Renewable Energy Act 2011. Di mana dua akta ini memberikan kuasa kepada kerajaan pusat dalam sektor tenaga dan pangkalan gas dan pangkalan listrik di Sabah. Maka amat terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini merestui apa yang tadi diputuskan dulu, di mana pindaan kepada dua orang undang-undang ini memasuki peruntukan pengantungan pemakaian akta di mana-mana Malaysia. Kerana ada pindaan itu, maka menteri yang berkenaan boleh menggantungkan to suspend the application of these two acts of parliament anywhere in Malaysia. Dan saya amat tertera hati kerana dalam pembahasan di parlimen bahawa hanya Sabah dan Sarawak diberikan kuasa ini dan bukan tempat-tempat lain. Nah, ini selaras dengan MA 36, MA 63, MA 63 di mana kita 36 musim Jepun itu. masih Jepun kah? Baru mau datang itu. Ya. Yang berhormat Tuan Speaker, satu, apakah perancangan Kerajaan Negeri mengambil balik SGSB? Kedua, ini akan menjadi satu badan baru, satu statutory body baru, macam SECO, Penilaian dan sebagainya. Jadi saya berharaplah, kerana pun banyak isu juga, kadang-kadang kita punya GOC, kita punya badan-badan kanun tidak dilengkapi dengan aset. Maka paling penting Yang Amat Berhormat melantik anggota lembaga itu dengan baik-baik, orang profesional. Janganlah sektor tenaga ini macam juga sektor air di Sabah. Saya tidak menuduh siapa-siapa, cuma masalah air masih menjadi masalah di Sabah walaupun dia di dalam bidang kuasa negeri Sabah dan bukan persekutuan. Satu, dia punya anggota lembaga. Kedua, itu pihak pengurusan. Pegawai-pegawai yang telah dikenal pasti dalam rang undang-undang ini. Satu, SGSB bila balik. Kedua, memberikan assurance bahawa anggota lembaga dan bahawa pengurusan ini akan membawa kebanggaan kepada rakyat Sabah ini. Sekian, terima kasih. Saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Adu Dilantik Datuk Yong. Seterusnya. Ya, Yang Berhormat Kedamaian. Ya. Terima kasih kerana hadir walaupun sibuk di persekutuan. Tuan Speaker, saya ingin mengambil bahagian di dalam perbahasan rang undang-undang Suruhanjaya Tenaga Sabah yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Pengambil alihan kuasa kawal selia sektor tenaga, bakalan gas dan elektrik merupakan sebahagian daripada perjanjian Malaysia. Hasrat rakyat Sabah sudah sekian lama dan hari ini terlaksana dengan pembentangan, dan saya percaya semua yang hadir di dalam Dewan ini akan meluluskan rang undang-undang ini. Saya berbangga kerana saya menjadi sebahagian daripada keputusan di Putrajaya baru-baru ini. Dan sekali lagi akan menjadi sebahagian daripada keputusan kita meluluskan rang undang-undang ini pada hari ini. Sepatutnya inilah fokus kita. Untuk kita menuntut hak-hak kita dalam perjanjian Malaysia,
hak-hak kita ada dalam perlembagaan persekutuan dan bukan lain-lain hal susun menyusun kursi di Dewan ini. Ini patut fokus kita. Dan saya ucap tahniah kepada Kerajaan Sabah di atas ketegasan di dalam beberapa hari ini yang membawa kita kepada pembentangan rang undang-undang ini. Ini Dan untuk ini, Datuk susun Speaker, kursi dalam Dewan ini saya punya kerja tadi. Wak. ya. Macam, Dan untuk ini, macam Datuk saya yang Speaker, kena tegur nih tahu. Dan untuk ini, Datuk Speaker, saya percaya lebih banyak lagi hak kita yang kita akan terus perjuangkan. Dan saya ingin mengulangi syukur saya selama ini untuk kita adakan satu jawatan kuasa bersama antara Patih di peringkat Dewan Undangan Negeri untuk kita terus bincang dan terus tuntut dan terus lawan bila perlu. Hak kita di dalam perjanjian Malaysia dan hak kita di dalam pelembagaan seperti yang disebut oleh yang berhormat Liawan juga sebentar tadi, termasuk perkara berkaitan dengan 40% yang telah disebut oleh yang berhormat Liawan. Terusnya Datuk Speaker, saya percaya dengan usaha konsisten dan berterusan kita ini, selepas kita mendapat banyak lagi hak-hak kita dalam masa terdekat dan dalam masa yang akan datang, ada keperluan pada pandangan saya untuk Kerajaan Sabah, untuk yang amat berhormat Ketua Menteri, perkasahkan pentadbiran Kerajaan Sabah dengan barangkali menambah kementerian supaya ada satu menteri yang khas untuk melihat hal-hal berkaitan dengan tenaga, utility dan sebagainya. Ini kita boleh bincang, kenapa perlu mau heboh sangat? Perkara boleh bincang, kenapa perlu heboh di luar? Pada saya ini cadangan saya untuk yang amat berhormat Ketua Menteri dan pimpinan Sabah. Barangkali bukan pada hari ini, tetapi pada masa yang akan datang supaya barangkali jumlah jemaah menteri boleh ditambah seorang dua lagi untuk kita akomodir pengambil alihan kita, hak-hak kita dalam perjanjian Malaysia dan juga hak-hak kita di dalam pelembagaan persekutuan. Untuk ini Datuk Speaker saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Kedamaian. Siapa lagi mau ucap? Silakan yang berhormat Sindumin. Terima kasih Datuk Speaker. Saya bangun untuk menyokong orang undang-undang Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023. Pertama saya ingin ucap tahniah. Terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kerana menyarankan ini adalah agenda penting untuk negeri Sabah dan mesti diluluskan. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Sabah. Tapi saya kecewa, sebelah sana sebiji pun tidak ada. Sepatutnya ini menjadi prioriti. Saya minta maaf lah, saya ini kawan juga, saya bukan mengungkit. Tapi sepatutnya kita bersama-sama memperjuangkan kerana ia kepentingan rakyat Sabah. Saya tidak ada personal, Datuk Seri Speaker. Yang kedua, terima kasih Yang Berhormat Ketua Menteri kerana telah berunding di Kuala Lumpur, bermesyuarat dan membuat satu cadangan penyelesaian bagaimana suara-suara permintaan rakyat Sabah ini dapat dipenuhi melalui perjanjian Malaysia 63 ataupun MA 63 ini. Dan sekarang kita sudah melihat buah. Apakah kesalahan Yang Berhormat Ketua Menteri? Beliau telah pun mengurus negeri ini dengan baik demi untuk rakyat dan negeri Sabah. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Kedamaian. Saya adalah sebahagian daripada wakil rakyat. Masa kita inilah ia menjadi kenyataan di Sabah. Ditunggu puluhan tahun. Hari ini 10 hari bulan Januari 2023 adalah sejarah bahawa hak kita dalam petroleum sebahagian, bukan semua lagi, sebahagian ini sebagai permulaan diberi kepada negeri Sabah. Datuk Speaker, kita juga terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri yang menjaga Sabah Sarawak yang telah diberi amanah untuk memastikan pelaksanaan MA 63 ini jadi kenyataan, Datuk Seri Fadilah Yusof. Yang memastikan usaha-usaha ini perlu direalisasikan. Dan pada hari ini ia sudah nampak buahnya. Juga tahniah kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Hal Ehwal Sabah Sarawak juga sebahagian daripada komponen yang mengatur program ini. Datuk Speaker, walaupun 2 bulan kerajaan baru ini, saya katakan tadi ME 63 ini sudah nampak buahnya. Sekarang bukan lagi fasa untuk berunding. Fasa berunding sudah lama selesai. Mendatang ini adalah fasa untuk perlaksanaan yang diperlukan oleh orang-orang Sabah, rakyat Sabah, dan pelaksanaan ini dalam komponen ME 63. Datuk Speaker, saya pasti usaha-usaha untuk melaksanakan ME 63 secara berperingkat yang lebih jauh lagi akan datang, akan dibuat selepas ini. Dan inilah hasrat rakyat Sabah sebenarnya. Datuk Speaker, kuasa ini sudah diserahkan kepada Sabah, yaitu Suruhanjaya Tenaga. Dan kuasa ini akan ditadbir oleh negeri Sabah. Kita ada menteri yang menjaga. Saya setuju dengan kedamaian tadi mencadangkan. Kerana ini adalah satu program yang sangat besar yang akan menjanjikan satu perubahan game changer untuk negeri Sabah. Kerana kita adalah pengeluar gas dan petroleum yang terbesar di Malaysia. Sudah tentu kita ada perlu orang yang berwibawa. Saya berharap Suruhanjaya, pengurusinya, ahli jawatankuasa yang dilantik nanti dan juga pegawai-pegawai yang melaksanakan haruslah orang yang berwibawa. Kita tidak mau ia menjadi bahan ketawa orang luar. Datuk Speaker, ini saya katakan permulaan. Kita mau rakyat Sabah faham, ia bukan menyerahkan kuasa mentadbir petroleum itu keseluruhan. Ini kena faham. Fasa pertama ini adalah kuasa untuk menyelia downstream gas. Kuasa untuk mencari petroleum di Sabah, kuasa untuk mencari gas, cari gali, masih lagi kita terikat di bawah Akta Pembangunan Petroleum ataupun Petroleum Development Act 1974. Walaupun downstream ini sudah diserahkan, tapi kita juga minta Yang Berhormat dan juga melalui Menteri Timbalan Perdana Menteri supaya kalau tidaklah dipindah pun Akta Pembangunan Petroleum ini untuk kepentingan negeri Sabah, tapi kita mesti juga membawa negeri Sabah dalam industri upstream di bawah Akta Pembangunan Petroleum ini. Dan kita minta petroleum berunding dengan kerajaan negeri Sabah untuk tujuan masa akan datang. Dan saya terbaca tadi bahawa ini sudah dimulakan oleh SMJ, Senayan Berhad. Di bawah tadi saya menyaksikan tanda tangan usaha sama ataupun pengambilan 25% daripada petroleum fertilizer chemical, petrochemical fertilizer Senayan Berhad di Sepitang. 25% equity daripada kilang tersebut. Tahniah kepada SMJ dan juga Menteri Kewangan yang telah pun mengatur perkara ini. Dan kita harap banyak lagi usaha downstream, usaha sama dengan Petronas ataupun Petrochemical Group, bukan saja di downstream tetapi juga upstream. Misalnya dalam cari gali, bukan saja syarikat ataupun dibagi right oleh Petronas kepada syarikat-syarikat Sabah yang berkeupayaan ataupun secara usaha sama dengan syarikat-syarikat JLC utama negeri Sabah. Kita berharap, saya minta penjelasan juga Yang Berhormat, apakah rancangan kita ini masa depan ini, apakah kita ada cadangan ke arah itu melalui JLC Sabah. Dan saya melihat ini merupakan gold mine untuk generasi akan datang untuk negeri Sabah. Datuk Speaker, bila saya melihat secara terperincian di bawah Rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023 ini, kuasa yang diberi kepada kita di bawah Suruhanjaya ini sangatlah besar. Kalau kita lihat di muka surat 11, yaitu di bawah perlesenan, aktiviti untuk perlesenan, perkara 41, tiada seorang pun boleh menjalankan apa-apa aktiviti
pengimportan ke terminal pengasan semula, memprosesan gas, pengasanan semula gas, pengiriman gas, pengangkutan gas, pengagihan gas, peruncitan gas, penggunaan gas, semua akan diatur oleh Suruhanjaya ini. Begitu juga dengan permohonan lesen, memproses. Begitu juga dengan pemberian lesen. Begitu juga penarikan lesen. Dan kita berharap Suruhanjaya ini betul-betul boleh mengatur apa yang penting untuk negeri Sabah melalui Suruhanjaya ini. Datuk Speaker, kita sudah memulakan dan kita harap ia akan berterusan, dan ini saya melihat bahawa sebagai satu alat baru dalam industri hiliran gas ini, yang mana sekarang ini Sabah telah diberi peluang dan kesempatan, dan kita berharap ia akan menjadi kenyataan dan membuka peluang yang lebih besar kepada negeri Sabah. Dengan ini, Datuk Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Sinumin. Ada siapa lagi? Tidak ada sesiapa lagi yang mau berucap. Dari wakil-wakil YB Wanita tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya minta yang hormat Ketua Menteri menjawab. Tuan Speaker, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli Dewan yang turut membahas rang undang-undang ini, yaitu ahli daripada Liawan, Adun Dilantik, ahli daripada Kedamaian, dan juga ahli daripada Sindumin. Saya ingin memberi jaminan bahawa semua pandangan dan saranan penambahbaikan akan diberi perhatian dan juga tindakan. Tuan Speaker, seperti yang saya nyatakan, bahawa ini adalah satu permulaan yang cukup baik bagi Sabah untuk berkuasa ke atas perkara-perkara yang menjadi hak kita, seperti yang termaktub di dalam perjanjian MA 63. Saya ingin menyentuh sedikit mengenai dengan rang undang-undang ini dan bagi menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli Dewan kita sebentar tadi. Satu daripadanya ialah selepas pengambilan kawal selia gas ini. Fasa kedua ialah kita akan mengambil alih kuasa bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu. Dalam mesyuarat pada tahun lepas bulan Ogos yang saya pengerusikan bersama dengan Menteri Ketsa pada waktu itu, kerajaan negeri telah memohon supaya kawal selia gas ini diberi kuasa kepada kerajaan negeri. Dan hari ini menjadi kenyataan Kerajaan Persekutuan telah memberi kuasa kepada kita dan kita mengadakan persidangan Dewan Undangan Negeri ini untuk menyambut hak ataupun kawal selia yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Fasa kedua ialah pengambilian bekalan elektrik dan tenaga baharu. Perkara ini juga telah dibawa di dalam mesyuarat dan secara prinsipnya Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk menyerahkan kawalan ataupun kuasa bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu ini pada tahun ini. Itu menjadi fasa kedua. Dan insya-Allah jika sekiranya semua perkara-perkara dapat dilakukan pada tahun ini, kita jangka kita akan bersidang lagi untuk menubuhkan Suruhanjaya elektrik dan tenaga baru
untuk kita mengambil alih bekalan elektrik dan tenaga baru untuk Sabah. Tuan Speaker, saya ingin mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana bersetuju menyerahkan kuasa kawal selia gas ini kepada Sabah. Beliau wajar diberi sokongan oleh kita, rakyat Sabah. Untuk makluman, kita tidak akan berhenti di sini dalam tuntutan kita kepada hak-hak kita. Saya yakin negara Malaysia akan lebih disayangi oleh segenap lapisan rakyat negeri ini dan tentu akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang dibanggakan oleh seluruh rakyat tanpa mengira suku kaum, keturunan dan kepercayaan agama. Jadi saya berharap dengan rang undang-undang ini seperti yang saya nyatakan adalah satu permulaan yang amat baik untuk kita mengambil alih akan kuasa dan hak-hak kita yang telah dipegang oleh kerajaan persekutuan selama ini. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang itu dibacakan bagi kali kedua. Ahli-ahli yang setuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul dipersetujukan. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023. Bapak-bapak Ketua Menteri, peringkat jawatan kuasa bila? Hari ini, Tuan Speaker. Sila cadang. Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan agar bahawa Dewan ini hendaklah dengan segera dijadikan sebuah jawatan kuasa bagi menimbangkan rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang berhormat, masalah sekarang ialah bahawa Dewan ini hendaklah dengan segera dijadikan sebuah jawatan kuasa bagi menimbangkan rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Setuju. Lebih suara yang bersetuju, usul dipersetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah pasal 1 hingga 43 dijadikan sebahagian daripada rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah jadual dijadikan bagian daripada rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah pasal 1 hingga 43 dan jadual dijadikan sebahagian daripada rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul dipersetujukan. Rang undang-undang itu hendaklah dilaporkan balik ke Dewan. Yang berhormat Tuan Menteri. Tuan Speaker, saya mohon melaporkan bahawa rang undang-undang itu telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujui dengan tidak ada pindaan. Bacaan ketiga bila Yang berhormat. Sekarang, Tuan Speaker. Sila jalankan. Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang itu dibacakan kali yang ketiga sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang itu dibacakan bagi kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yo. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul dipersetujukan dan diluluskan. Nekman Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023. Rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023 bacaan pertama.
Yang amat berhormat Tuan Menteri. Tuan Speaker, saya mohon mengemukakan satu rang undang-undang untuk mengadakan peruntukan pelisinan bagi pengimportan ke terminal penggasan semula, pemprosesan penggasan semula, pengiriman, pengangkutan, pengagihan, peruncitan atau penggunaan gas dalam pembekalan gas melalui talian pipe dan perkara yang berkaitan. Pembekalan gas pada harga yang menusabah, kawalan talian pipe, pemasangan dan perkakas bekalan gas mengenai perkara yang berhubungan dengan keselamatan orang dalam pengagihan, peruncitan atau penggunaan gas dan bagi maksud yang berkaitan dengannya. Rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023. Bacaan kedua bila Yang amat berhormat. Hari ini, Tuan Speaker, Baiklah. Rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023 bacaan kedua. Yang amat berhormat Tuan Menteri. Tuan Speaker, saya memohon mencadangkan bahawa rang undang-undang itu dibacakan bagi kali yang kedua sekarang. Tuan Speaker, penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah merupakan satu isu tuntutan di bawah MA 63. Beberapa siri perbincangan telah diadakan di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan dan akhirnya pada 21 Disember 2022, Mesyuarat Jemaah Menteri Persekutuan telah meluluskan penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas melalui perintah di bawah perkara 95C Perlembagaan Persekutuan, iaitu penggantungan Akta Bekalan Gas 1997 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 berkaitan fungsi gas. Perintah tersebut telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 27 Disember 2022 dan berkuat kuasa pada hari ini 10 Januari 2023. Maka dengan itu, rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023 hendaklah dibentang pada hari ini bertujuan untuk mengambil alih kuasa kawal selia bekalan gas, merangkumi bekalan gas daratan onshore, iaitu pengimportan gas ke terminal, penggasan semula, pemprosesan gas, penggasan semula gas, pengiriman gas, pengangkutan, penghantaran gas, pengagihan gas, peruncitan gas dan penggunaan gas, atau dalam bahasa Inggrisnya dengan izin, importation of gas into regasification terminal, processing of gas, regasification, shipping of gas, transportation, transmission of gas, distribution of gas, retail of gas, and use of gas. Rang undang-undang ini akan ditadbir dan dikuatkuasakan oleh Suruhanjaya Tenaga Sabah, Suruhanjaya. Tuan Speaker, rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023 ini mengandungi 7 bahagian dan 81 pasal yang saya akan huraikan satu persatu secara ringkas selepas ini. Perincian kepada perkara tersebut adalah seperti mana yang dinyatakan dalam rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023 yang telah diedarkan di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk tatapan ahli-ahli yang berhormat. Bahagian pertama mengandungi 2 pasal yang menyatakan tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan peruntukan bahawa rang undang-undang ini memberi kuasa kepada aktiviti pembekalan gas. Rang undang-undang ini telah ditetapkan berkuat kuasa
pada 10 Januari 2023. Bahagian kedua mengandungi 1 pasal yang menerangkan fungsi dan kewajiban Suruhanjaya. Antaranya adalah untuk melindungi kepentingan pengguna gas yang dibekalkan oleh pemegang lesen. Suruhanjaya juga berfungsi untuk membangun dan mengeluarkan kod, garis panduan dan arahan berkenaan dengan pembekalan gas. Bahagian ketiga mengandungi 7 pasal yang menyatakan berkenaan dengan pelisinan, proses permohonan lesen, pemberian lesen, cagaran semasa pemberian lesen jika diperlukan, syarat-syarat pemberian lesen, kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan atau meminda syarat-syarat lesen, penggantungan dan pembatalan lesen. Bahagian keempat mengandungi 23 pasal yang antara lain menerangkan perkara-perkara berkaitan dengan lesen, bekalan gas, kuasa menetapkan tarif dan charge dan piawaian bekalan gas. Bahagian kelima mengandungi 9 pasal yang memperuntukkan berkenaan dengan perbuatan salah, kerja atau aktiviti yang tidak dibenarkan, kesalahan percubaan dan subahat, beban pembuktian, pemberian maklumat, kerahasiaan, perintah pembayaran kos pendakwaan dan pampasan, peruntukan mengenai wang yang boleh dibayar sebagai kos atau pampasan, kesalahan yang menyebabkan kecederaan kepada nyawa atau tubuh manusia atau kerosakan kepada apa-apa harta boleh apabila disabitkan, didenda tidak melebihi 1 juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Bahagian ke-6 mengandungi 18 pasal yang menyatakan tentang penguatkuasaan. Bahagian ke-7 mengandungi 21 pasal yang memperuntukkan perkara-perkara pelbagai, antara lain yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan perbadanan, penalti am, pengkompaunan kesalahan, pendakwaan, rekod pendaftaran, orang kompeten, pengauditan pemegang lesen, kemalangan serius hendaklah dilaporkan, perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang, kuasa khas semasa darurat, kecualian dan peralihan dengan izin Tuan Speaker, savings and transition selama 6 bulan. Tuan Speaker, dengan adanya rang undang-undang ini, ia akan memberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk mengawal selia sektor pembekalan gas di negeri Sabah agar segala aktiviti sektor pembekalan gas yang dijalankan dapat dikawal dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tuan Speaker, saya mohon mencadang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang itu dibacakan bagi kali yang kedua dan terbuka untuk dibahas sekarang. Tanpa dijemput, saya persilakan yang berhormat Nabawan. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi saya ataupun mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai rang undang-undang bekalan gas 2023. Saya berdiri di sini untuk menyokong rang undang-undang bekalan gas yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana bersetuju secara prinsip untuk menyerahkan kuasa kawal selia industri bekalan gas kepada Kerajaan Sabah.
tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Kerajaan Sabah bagi cadangan rang Undang-Undang Bakalan Gas 2023 yang bertujuan untuk mengambil alih kuasa kawal selia bakalan gas merangkumi bakalan gas daratan iaitu pengimportan gas ke terminal penggasan semula, pemprosesan gas, penggasan semula gas, pengiriman gas, pengangkutan, penghantaran gas, pengagihan gas, peruncitan gas dan juga penggunaan gas oleh pemegang lesen persendirian. Datuk Speaker, rang undang-undang ini adalah merupakan satu sejarah yang amat penting bagi negeri Sabah kerana penyerahan kuasa kawal selia gas ini kepada Kerajaan Sabah merupakan salah satu isu tuntutan di bawah MA 63 yang selama ini kita perjuangkan. Saya sungguh percaya penyerahan gas kuasa selia ini memberi impak sangat positif terhadap perlaburan di Sabah. Dan adanya rang undang-undang ini, dengan adanya rang undang-undang ini, ia akan memberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk mengawal selia sektor pembakalan gas di negeri Sabah agar segala aktiviti sektor pembakalan gas yang dijalankan dapat dikawal dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rang undang-undang ini merangkumi banyak skop penting, antaranya kawal selia, perihal lesen dan pendaftaran, penguatkuasaan, tarif dan juga cas serta klausa transisi. Rang undang-undang ini juga merupakan kepada Akta Bakalan Gas dan Akta Suruhanjaya Tenaga dan penting sekali dalam mendukung visi Kerajaan Sabah dari segi kemandirian kuasa kawal selia tenaga. Ia juga mengandungi semakan kadar fee bagi lesen bakalan gas yang akan memberikan impak ataupun impak munasabah kepada pemegang lesen utama iaitu Sabah Energy Corporation ataupun SEC dan juga Petronas dalam memastikan kelestarian operasi Suruhanjaya Tenaga Sabah. Datuk Speaker, saya ingin mengakhiri ucapan saya dan saya juga mohon untuk menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Nabawan. Oke, dipersilakan Yang Berhormat Adun dilantik Datuk Yang Tegli. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Amat Berhormat Ketua Menteri membentangkan satu rang undang-undang yang akan memberi isi kepada Suruhanjaya Tenaga yang baru tadi diluluskan. Saya straight to the point, Tuan Speaker. Saya ingin merujuk kepada fasa 30 dan 27. Kerana fasa 30, saya baca secara ringkaslah summary daripada fasa ini. Fasa 30, bila mana ia perlu untuk tujuan menyenggara, membaiki atau menaik taraf mana-mana talian pipe dan sebagainya. Maka pihak pelesen boleh menggunakan kuasa dalam enactment ini. Kita merujuk kepada fasa 27 pula. Kuasa untuk memasuki tanah bukan kerajaan. Nah, ini yang saya berharap pihak kuasa Suruhanjaya Tenaga dapat mengambil perhatian kerana ahli-ahli yang berhormat yang meluluskan undang-undang ini, lain hari kita akan jawab. Kenapa seperti saya baca sekarang ini? Bila mana ditapati oleh pemegang lesen bahawa ada menjadi perlu baginya menjalankan kuasa yang diberikannya kepadanya oleh enactment ini yang kita akan lulus. Maka pemegang lesen itu atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya selepas memberikan notis kurang-kurangnya 24
jam kepada penghuni tanah. Memasuki tanah itu, membuat pengukuran dan melakukan apa-apa perbuatan lain yang perlu untuk menentukan kesesuaian tanah itu. Dengan izin Tuan Speaker, saya ulang ini dalam bahasa Inggeris. Pasal 27, clause 27 in the enactment. Power to enter and examine non-state land. Whenever it appears to the licensee, ini company lah ini, that it will be necessary for him to exercise the powers conferred upon him by this enactment. The licensee or any person authorized by him may, after giving notice not less than 24 hours to the occupier of the land, enter the land, survey and take levels, and do any other acts necessary to ascertain the suitability of the land, dan sebagainya. Tuan Speaker, kalau kuasa ini diberikan kepada Jabatan Tanah dan Pegawai Tanah, saya kurang risau kerana pegawai kerajaan, pegawai tanah, dia orang terlatih, dia orang tata tertib, dia orang disiplin, don't know what to do and what not to do. Tapi kuasa ini diberikan kepada Malaysian, which is just a company, ataupun orang yang diberikan kuasanya, which is a contractor, ataupun subcontractor. Yang kita tidak tahu pun siapa. Kalau pegawai tanah kita tahu, dia in the civil service list dan sebagainya. Tapi ini kontraktor, subkontraktor, dia pekerja, dia mandor dan sebagainya. Dalam 24 notis, 24 jam notis. Misalnya jam 11 pagi ini, kontraktor bagi pihak Malaysian datang bagi tanah, social reserve ke, resort ke, plantation ke, kebun ke dan sebagainya. Dia berikan notis kepada penghuni, jam 11 ini pagi, besok petang dia datang. Adakah tuan punya tanah bersedia? Misalnya. Dan dalam pasal 27 ini disebut penghuni. Apakah penghuni? Adakah pemilik tanah? Adakah manager kebun? Adakah board of directors dan sebagainya? Maka saya mencadangkan Tuan Speaker supaya pihak pengurusan, pihak berkuasa memberikan syarat-syarat peraturan yang lebih jelas. Under what circumstances may the licensee ataupun dia punya wakil enter the land? Dia dua jenis. Saya bayangkanlah ada letupan. There's a pipe burst, gas pipe burst. Takkanlah kita tunggu 24 jam. Itu kena specify bahawa sekiranya ada emergency circumstances. Dia boleh masuk dengan syarat-syarat yang tertentu. Tetapi dalam pasal 30 ini, dia maintenance, dia repair. Kalau maintenance misalnya, berbulan-bulan sebelum hari yang tertentu, sudah company, sudah Malaysian tahu, dia sudah merancang. Dia sudah merancang bulan depan maintenance, bulan tahun depan maintenance. Maka kenapa lagi hanya beri notis 24 jam? Jadi bagi maintenance, repair dan sebagainya, saya berharap lebih notis diberikan dan kepada yang siapa. Janganlah itu kontraktor hantar itu notis pergi pagar orang, besok petang dia datang sudah masuk. Nanti wakil-wakil rakyat kena marah ini kalau ini berlaku. Kedua, sekiranya kadang-kadang tanah abandoned land. Sama ada kita buat iklan ataupun tindakan yang sebagainya supaya pemilik tanah betul-betul tahu adalah Malaysian akan memasuki tanah yang berkenaan. Jadi satu, Tuan Speaker meminta supaya pihak berkuasa ambil maklum bahawa sensitiviti masuk tanah orang. Nanti hilang durian, hilang kerbau, atau rosak ini itu banyak isu. Itu satu. Di tamu saja. Hah? Kalau hilang durian cari di tamu saja. Atau sebagainya lah. Pasal ini masuk orang punya tanah, orang harta-harta dan sebagainya kan. Jadi satu kena define under what circumstances may the licensee
Pasal ini bukan saja pegawai tau. Ini bukan polis, ini bukan pegawai jabatan tanah. Ini pelation atau wakilnya. Jadi kontraktor lah, subkontraktor lah, DP pekerja lah. Satu. Kedua, siapa yang layak menerima notis itu? Adakah company itu betul-betul berusaha supaya Tuan Biar Tanah tahu? Dan last ini, Tuan Speaker bahawa pihak berkuasa buat, saya mencadangkan buat subsidiary legislation. Kerana orang undang-undang ini tak mungkin buat begitu detail lah. Tapi subsidiary legislation saya dipahamkan kerana ini satu statutory body, dia akan membuat laporan setiap tahun kepada Dewan Negeri. Maka diminta subsidiary legislation, syarat-syarat dan sebagainya tentang kuasa memasuki tanah ini bersama dengan laporan dimaklumkan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ini. Dengan itu, Tuan Speaker, saya memohon nyokong orang undangan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Adun Lantik, Datuk Yong Tekdi. Seterusnya, silakan yang berhormat Kuamut. Terima kasih Datuk Speaker. Jangan maraton ya. Saya sebenarnya Datuk Speaker tidaklah berniat untuk mau berucap. Kerana apa yang penting saya rasa agenda kita pada hari ini straightforward. Yaitu meluluskan rang undang-undang, 2 rang undang-undang yang kita semua tahu merupakan kepentingan masyarakat. Apapun Datuk Speaker, selain daripada saya berbangga menjadi salah satu sebahagian yang akan meluluskan rang undang-undang ini, saya juga menampilkan diri supaya sekurang-kurangnya anak cucu kita di masa akan datang melihat bahawa Adun Kuamut juga terlibat berdiri dan membahas rang undang-undang ini untuk masa depan mereka. Datuk Speaker, hari ini 10 hari bulan kita berada di sini. Bukan sahaja meluluskan kedua-dua rang undang-undang ini untuk masa depan negeri Sabah, tetapi saya boleh istiharkan bahawa rang undang-undang ini merupakan satu kemenangan yang besar kepada warga Malaysia, khususnya warga Sabah yang tinggal di Sabah. Kerana Datuk Speaker, kenapa saya nyatakan ini merupakan satu kemenangan yang besar? Sebab agenda tuntutan MA 63 ini merupakan agenda yang didindangkan berpuluh-puluh tahun oleh sama ada ahli-ahli politik, ahli-ahli NGO, dan anggota-anggota pentadbiran. Bukan sahaja dah didindangkan di Dewan Undangan Negeri ini, malahan di forum-forum yang lain. Sebagai contoh perjumpaan-perjumpaan parti politik, convention dan sebagainya. Dia juga diceritakan di kedai-kedai kopi, di media-media sosial. Dan kemuncaknya setiap kali pilihan raya, agenda MA 63 ini adalah satu agenda yang besar diangkat oleh setiap pertubuhan politik untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat. Tetapi hari ini Datuk Speaker, kita sendiri melihat bahawa apakah ini agenda yang dibawa oleh setiap parti politik ini hanya merupakan satu perkara untuk kepentingan individu ataupun parti-parti politik tertentu. Kerana Datuk Speaker, kita lihat sendiri kedudukan kita di dalam Dewan Negeri ini. Kita membicarakan satu agenda yang besar. Sepatutnya hari ini kita meraihkan bersama-sama kemenangan ini. Kita meraihkan kemenangan hasil daripada keprihatinan pimpinan persekutuan di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita juga harus bersama-sama berkumpul di sini meraihkan kejayaan ini kerana selain daripada keprihatinan
daripada Perdana Menteri, kita juga mempunyai Ketua Menteri. Yang saya rekan tadi menyatakan selain walaupun dia ini bersuara lembut, tetapi hatinya keras demi masa depan negeri Sabah. Datuk Speaker, Bukan keras, tegas. tegas. Keras itu lebih hebat, Datuk Speaker. Kalau keras darah nak naik pipam gitu, kulihati. Makasih Datuk Speaker. Jadi seperti yang saya katakan tadi, walaupun ini seperti yang dinyatakan oleh rekan-rekan yang lain, merupakan satu permulaan. Tetapi kita nampak, apabila kerajaan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berterusan, dan kerajaan negeri yang dipimpin oleh Yang Berhormat daripada Sulaiman berterusan, percayalah bahawa akan ada lagi kejayaan-kejayaan yang mendatang yang lebih besar daripada yang kita gubal pada hari ini. Sebab itu Datuk Speaker, walaupun mutakhir ini ada perkembangan-perkembangan yang tidak berapa disenangi oleh semua pihak. Seperti ucapan-ucapan saya sebelum itu, Datuk Speaker, mohonlah kepada semua pihak yang terlibat, termasuk kita ini. Kita letakkanlah agenda pembangunan negeri Sabah ini. Kita buatlah genjatan senjata politik demi untuk masa depan wilayah Sabah kita yang tercinta ini. Datuk Speaker, hari ini saya rasa tidak ada masalah untuk kita luluskan. Dan sudah pun diluluskan rang undang-undang pertama dan yang kedua ini. Selepas ini rakyat akan menuntun kita. Terutama bagi mereka yang diberikan amanah untuk mengemudi jabatan-jabatan ataupun JLC yang terlibat ini. Mereka akan memantau. Pantauan itu kita tidak ketahui. Kita sedia maklum bahawa pantauan itu ada di mana-mana, melalui media sosial dan sebagainya. Apa yang dibuat oleh kerajaan diketahui oleh semua rakyat. Saya setuju dengan ahli-ahli berhormat yang lain, supaya kita mohon pimpinan negeri perlu berhati-hati untuk melantik bagi mereka-mereka yang diamanahkan untuk menganggutai dan menjaga JLC ini. Saya setuju dengan adun dilantik Dato' Yong dengan izin. Bahawa kita berapi-api untuk mendapatkan kuasa untuk mentadbir JLC ataupun jabatan-jabatan kita sendiri. Dia telah sebut pasal jabatan air. Jabatan air kita berkuasa sepenuhnya. Ditadbir oleh kita sendiri. Tetapi daripada merdeka Sabah ini sehinggalah sekarang kita bercerita pasal air tiada. Air kotor dan sebagainya. Selain daripada Datuk Speaker, selain daripada kegagalan jabatan kita sendiri yang kita tadbir sendiri, suatu ketika dahulu kita pernah dengar, kita pernah tonton di media sosial, ada barang yang tersembunyi di bumbung dan sebagainya. Ini kita tidak mau berlaku, Datuk Speaker. Jadi kita mohon kerajaan negeri memantau sebaik-baiknya. Jangan ada perkara-perkara yang tidak diingini lagi akan berlaku. Karena kita tidak mau rakyat muak dengan sistem yang kita jalankan. Rakyat mau penyelesaian. Rakyat tidak mau mendengar retorik dan retorik dan retorik. Rakyat mau penyelesaian yang tuntas. Kerana mereka juga berhak untuk mendapatkan apa juga kemudahan yang diberikan oleh pimpinan kita pada masa ini dan di masa-masa akan datang. Ya, Datuk Speaker, saya rasa itu saja. Cukuplah. Daripada kami warga Dun Kuamut menyokong rang undang-undang ini. Makasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuamut atas perbahasan yang bersemangat sangat. Tapi tenang dengan tenang. Lain? Silakan, Kedamaian. Ya, Datuk Speaker, ada 3 perkara. Yang pertama tentang
bahagian 4 peruntukan berhubung dengan pemegang lesen pembakaran gas kemasukan ke tanah, terutamanya kuasa untuk menetapkan tarif dan cas di bawah rang undang-undang ini diletak sepenuhnya kepada kuasa menteri. Dan saya oke dengan perkara tersebut, tetapi pada pandangan saya wajar kuasa menteri itu refleks kuasa kabinet ataupun kuasa kerajaan Sabah. Maka apa-apa yang berkaitan dengan penetapan tarif dan cas pada pandangan saya sesuai diangkat kepada kerajaan, kepada kabinet untuk dilulus dan diumum seterusnya oleh menteri yang bertanggung jawab kepada rang undang-undang ini. Itu yang pertama. Keduanya, sudah tentu selepas kita luluskan rang undang-undang ini, kita memerlukan bakalan gas untuk kegunaan rakyat Sabah. Sebab itu saya mencadang kepada kerajaan Sabah ataupun menteri yang bertanggung jawab kepada rang undang-undang ini untuk terus berbincang dengan Petronas. Kalau ada gas yang diekstrak oleh Petronas sebelum dia jual kepada pihak lain, guna dulu untuk kegunaan rakyat Sabah di bawah rang undang-undang ini. Itu yang kedua. Dan seterusnya saya ingin mencadangkan ataupun ingin merekudkan di dalam sidang DUN pada hari ini tentang proyek gas pipeline ataupun Trans Sabah Gas Pipeline daripada pantai barat ke pantai timur Sabah, yang kita semua tahu sudah melibatkan pembayaran tertentu kepada konsorsium pelaksana, tetapi proyek fisikal belum bermula. Pada saya cadang kepada kerajaan Sabah, berbincang dengan kerajaan persekutuan dan kita semualah supaya ini dikaji semula dan kita gunakan pembayaran yang telah diberi kepada konsorsium itu lebih baik diguna untuk buat misalnya proyek talian penghantaran Southern Link Sabah. Ini lebih baik daripada buat pipeline gas daripada Kimanis ke Sandakan. Saya pikir itu pada pandangan saya tidak lagi sesuai. Sebaliknya, oleh karena kita juga akan bincang tentang elektrik nanti dan sedang berbincang, kenapa tidak kita minta konsorsium itu buat Southern Link barangkali yang lebih diperlukan oleh rakyat Sabah, terutama kampung-kampung yang belum ada elektrik di sepanjang laluan ini yang penting pada saya. Datuk Speaker, untuk saya rekodkan di dalam sidang DUN ini sebagai satu cadangan tambahan daripada saya. Terima kasih, saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Kedamaian. Ada Sinumin. Silakan. Terima kasih yang berhormat Speaker. Saya cuma mengambil bahas sedikit dan menyokong rang undang-undang bekalan gas ini. Cuma satu saya ingin penjelasan daripada yang berhormat Tuan Menteri bahawa mengenai dengan pengagihan gas ini kepada pengguna consumer, industrial atau commercial consumer. Sipitang sudah kita gazetkan sebagai pusat industri petroleum ataupun SOGIP. Dan beberapa rengutan daripada pelabur juga apabila untuk membuka industri atau kilang di SOGIP ini, soalan yang pertama ialah berapa banyakkah gas yang kami boleh dapat daripada bekalan. Tengah yang berhormat Menteri Perindustrian tahu. Yang kedua, berapa lama lagikah gas ini akan kami dapat? Apakah pelaburan yang kami laburkan di Sipitang itu dari segi ROI pulangannya berbaloi atau tidak dengan pelaburan yang berbilion ringgit? Jadi ini juga kita perlu quantified ataupun pastikan volume bekalan gas ini supaya apabila pelabur-pelabur datang ada kepastian bahawa gas yang kita urus ini mencukupi. Yang pertama. Yang kedua, pada harga yang berpatutan. Siapakah yang mengawal harga untuk industrial consumer ini ataupun commercial consumer ini? Kalau kita tidak boleh berunding dan kita tidak ada satu harga, paras harga yang minimum, sama ada dibuat secara staggered increasing price ataupun secara forward looking,
ataupun hedging price, mungkin kita sukar. Jadi bagaimanakah cara kita memastikan bahawa hedging price ini boleh kita gunakan untuk pelabur-pelabur yang mungkin datang bukan saja di Sipitang, tetapi juga di KKIP, di POIC ataupun di mana-mana saja di Sabah yang memerlukan gas ini. Dan kita minta ini penting untuk pertumbuhan industri. Kalau ini kita tidak ada kepastian dan susah kita untuk menjual Sogip ini ataupun Sabah ini sebagai pusat industri yang ada sangkut paut dengan penggunaan gas, kerana itulah keperluan tenaga. Sama ada industri hiliran secara terus produk-produk, by-product daripada gas seperti tekstil, seperti pembuatan gam, apa-apa juga yang dihasilkan melalui industri hiliran gas ini, ataupun sebagai bahan bakar terus untuk menjana elektrik ataupun menjana kilang ataupun industri yang dilaburkan di kawasan Sugih ataupun kawasan lain. Saya ingat itu saja yang berhormat Speaker, saya minta penjelasan dan mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sinumin. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Ketua Menteri untuk menjawab. Tuan Speaker, pertama saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli Dewan ni yang mengambil bahagian untuk membahas rang undang-undang ini, iaitu adun daripada Nabawan, adun yang dilantik, adun Kuamut, adun daripada Kedamaian dan juga Sindumin, kerana mengambil bahagian di dalam perbahasan ini. InsyaAllah saya akan mengambil perhatian dan tindakan terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh wakil-wakil rakyat ini, dan kita berharap saranan dan juga cadangan boleh dibuat penambahbaikan hasil daripada suara yang telah diutarakan oleh adun-adun kita yang mengambil bahagian ini. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang itu dibacakan bagi kali kedua. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul dipersetujukan. Rang Undang-Undang Bekalan Gas 2023. Yang Berhormat Ketua Menteri peringkat jawatan kuasa bila? Hari ini, Tuan Speaker. Sila cadang. Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan bahawa Dewan ini hendaklah dengan segera dijadikan sebuah jawatan kuasa bagi menimbangkan rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang berhormat, masalah sekarang ialah bahawa Dewan ini hendaklah dengan segera dijadikan sebuah jawatan kuasa bagi menimbangkan rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul dipersetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah pasal 1 hingga 81 dijadikan sebahagian daripada rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah jadual dijadikan sebahagian daripada rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah pasal 1 hingga 81 dan jadual dijadikan sebahagian daripada rang undang-undang itu. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul dipersetujukan. Rang undang-undang itu hendaklah dilaporkan balik ke Dewan. Yang Berhormat Ketua
Menteri, silakan. Tuan Speaker, saya mohon melaporkan bahawa rang undang-undang itu telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujui dengan tidak ada pindaan. Bacaan ketiga bila yang berhormat, Sekarang Tuan Speaker, sila jalankan. Sila jalankan. Bacaan ketiga. sekarang Tuan Speaker. Ya, bacaan ketiga dia punya. Mencadangkan supaya rang undang-undang dibacakan kali yang ketiga sekarang. Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang itu dibacakan kali yang ketiga sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang itu dibacakan bagi kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju usul dipersetujukan dan diluluskan. Enactment Bekalan Gas 2023. Ahli-ahli yang berhormat, syukur Alhamdulillah sidang mesyuarat khas dalam penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-16 hari ini telah berjalan dengan lancar dan teratur atas kerjasama dan keprihatinan semua ahli-ahli yang berhormat. Saya serta kedua-dua timbalan saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas kedua-dua rang undang-undang pada hari ini. Syabas atas perbahasan yang amat komprehensif, padat, berinformasi dan bernas. Saya juga meminta supaya ahli-ahli yang berhormat sila semak cabutan draft penyata rasmi yang akan diedarkan kepada yang berhormat yang berkaitan dan dengan ucapan yang dengan harapan yang berhormat akan kembalikan semula kepada pentadbiran Dewan Negeri untuk sekiranya terdapat sebarang kebetulan dengan kadar segera. Terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pegawai kerajaan, kaki tangan Dewan Undangan Negeri, wakil-wakil media massa serta semua pihak yang turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengendalian urusan mesyuarat khas sepanjang tempoh mesyuarat khas kali ini. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum ditangguhkan sidang khas pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada ahli-ahli yang berhormat yang dari kaum Cina dan juga seluruh masyarakat Sabah yang akan dirayakan lebih kurang 2 minggu dari sekarang ya. Dan ahli-ahli yang berhormat, saya juga mengucapkan selamat pulang, selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pada ahli-ahli yang berhormat, pandulah dengan cermat dan berhati-hati dan berhema di jalan raya. Dan semoga ahli-ahli yang berhormat selamat sampai dan sentiasa sehat walafiat di samping keluarga tersayang. Angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk, luka di tangan. Terima kasih atas dukungan, memperkasakan kerjaan, teruskan perjuangan. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat kita pada hari ini ditangguhkan hingga ke suatu tarikh yang boleh ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, Kong Hee Fah Choi. Itu saja. Lu yang Ifa Choi saja. Mesti Fah Choi mah.